Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita insyaallah di muka surat 92, yaitu hadis babu haqqil jar, hadis ke-103. Bab pada menyatakan hak jiran tetangga lah. Haddatsana Ahmad ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'd qala sami'tu Aba Zabiyyah al-Kala'i qala sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul, katanya, sa'ala Rasulullah SAW ashabahu aniz zina. Qalu haramun. Harramahu Allah wa rasuluh. Faqala li an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aysaru alayhi min an yazniya bimra'ati jarihi. Wa sa'alahum anis sariqah. Qalu haramun. Harramahu Allah azza wa jalla wa rasuluh. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. Ya, bunyi hadisnya. Hadis ke-103. Hadis itu hadis yang ke-103. Hadis yang ke-103 itu adalah sebuah hadis tentang tetangga. Itu merupakan hadis sahih. Baik. Maknanya apa? Al-Miqdad ibn Aswad, dia berkata Rasulullah SAW telah bertanya kepada sahabatnya mengenai zina. Tentang zina. Rasulnya telah mengharamkannya. Nabi menjawab haram. Allah dan Rasul telah mengharamkan zina. Lalu Rasulullah bersabda bahwasanya berzinanya seorang lelaki dengan 10 orang perempuan terlebih ringan dosa atasnya berbanding dengan dia berzina dengan isteri jirannya. Wah. 10 orangnya berzina dengan bukan jiran, lebih ringan dosanya banding dengan berzina dengan isteri jiran kita. Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tentang mencuri. Para sahabat telah menjawab, haram mencuri. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan curi. Lalu Rasulullah bersabda bahwasanya kalau dia mencuri daripada 10 rumah ahli keluarga, pun terlebih ringan dosa berbanding dengan dia mencuri daripada 1 rumah jirannya. Curi umbutan tak? Kalau kita lihat hadis ini, ada beberapa pengajaran lah yang dapat kita petik daripada hadis ke-103 itu tadi. Hadis ini memberi peringatan keras lah agar tidak mengganggu tetangga. Ya, sebenarnya jangan mengganggu jiran tetangga. Supaya sampai diganda dosanya berbanding dengan buat dosa kepada orang yang bukan jiran. Baik dengan perbuatan yang mengganggu tadi, atau dengan ucapan, dengan mulut, ngumpat, mencaci, maki, kasar dan sebagainya. Atau dengan perbuatan, engkah uras disapu dia sebelahnya tu, sapunya sebelah jirannya. Nawi, sapu sebelah jirannya. Kat nyuci kereta apa semua jirannya sebelah. Habis basah rumah jirannya sebelah juga kerjanya.
Jadi nak cemerlah perbuatan kedaya nyakit hati jiran. Kecuali lah kalau kita minta izin. Kami tu nak nyuci kereta, tahu ajaklah kita tu rumah sempit, kawasan sempit. Mungkin tempat kita lah ada kena juga basah, minta maaf. Boleh lah, macam ya. Okay? Ataupun dengan ucapan, nak minta maaf, kami pernah nyebut tuk, kita tentang kita, maafkan. Kita minta maaf terus. Karena dosa dengan jiran 10 kali ganda. Buktinya tadi berzina 10 orang wanita. Jadinya diganda dengan 10. Berzina dengan 10 orang wanita lain, nak bukan jiran. Lebih besar dosanya 10 kali daripada yang berzina dengan isteri ataupun orang perempuan yang berjiran dengannya rumah. Macam ni dianggap jiran 40 buah rumah lah. Dari rumah kita 40 buah rumah. Sekitar kita ya dianggap jiran. Setakat 40 buah rumah sekitar rumah kita dianggap jiran kita. Melelat ke taman lain lah sebelah. Nah. 40 banyak lah. Makanya masih dianggap jiran tetangga. Kemudian kita nanggap lagi pelajaran daripada hadis itu tadi. Salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut. Nah, jangan kita suka menakut-nakutkan jiran. Kami nanggap rumah kita tadi ada dari bilik kita ada nyengok orang pakai baju putih. Okay. Tak lain je upah mata besar. Jin kali nak. Ada jin rumah kita ya. Okay. Jadinya nakut-nakut kita ya. Dalam urusan harta sama juga. Dan dalam urusan keluarga. Okay. Ditakut-takutnya. Berkaitan dengan harta. Ada orang nampak jahit ya. Jangan-jangan harta kita dicuri. Ditakut macamnya. Jangan tak engkau duit di rumah. Simpan kami situ boleh. Simpan ranya. Simpan ranya. Okay, boleh. Mun simpan rumah kita bahaya macam mana. Maka ia menakut-nakutkan jiran. Ataupun keluarganya. Kita menakut-nakut keluarga kita. Tuk. Kita nakutnya membuatnya jadi sentiasa negatif. Sentiasa takut. Allah, rumah sentiasa bertutup. Udah je tutup. Ya, grill tutup pintu, kunci lagi. Langsir tutup. Apa? Takut. Tak jangan pelintir kita muka langsir kita ya. Ada orang ngintir di luar tu. Nah, dia takut-takut macam ya. Buka je langsir, sangat pengap-pengap. Okay. Mengap-mengap senangnya nangga ni nak ambilnya. Nangganya mesin basuh sia malam tu ada mesin basuh pada saya. Okay. Jadinya masuk nak ambil mesin basuh. Jadi jangan ditakut-takut ke daya. Dan ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan. Buka surat 92. Hadis 103. Tetangga tadi jiran mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan. Kita nolongnya, membantunya sesuai dengan kemampuan kita lah. Kita nangganya nyuci kereta ya. Makin luar pendek nyuci kereta. Padahal tak pakailah luar panjang. Jadi kita negornya benda bagus macam ya. Atau kalau ambil nolong tak nyuci. Baik. Dengan jiran kita dapat pahala. Berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan kita lah. Dan menjauhkan gangguan darinya. Dan keempat, sebagian perbuatan zina. Mutanangga dalam hadis tadi.
berzina dengan 10 orang yang bukan jiran kita, lebih ringan dosanya berbanding berzina dengan perempuan jiran rumah kita. Sama adanya bini orang ataupun anak dara. Tapi jiran kita sebelah rumah. Atau 40 buah rumah sekitar rumah kita masih dianggap jiran. Dan jadi dalam hadis itu tadi, kita nangga, apa kata hadis tadi? Coba kita lihat sekali lagi. Ayyazniya bimra'atin jarihi. Tadi, li'ayyazniya rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jari. Apa artinya? Nabi bersabda bahwasanya berzinanya seorang lelaki dengan 10 orang perempuan yang bukan jiran terlebih ringan dosanya atasnya berbanding dengan dia berzina dengan istri jirannya walaupun enggak seorang. Sampai jemia sekali. Lebih ringan. Dia juga mencuri tak. Kita langgar apa? Li'an yasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaih mi'a yasriqa min baiti jarihi. Bahwasanya kalau dia mencuri daripada 10 rumah ahli keluarganya pun terlebih ringan dosanya berbanding dengan dia mencuri daripada 1 rumah jirannya. Sampai jemia. Hadis itu hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis kita nangga di buku tebal tu. Hadis tu akhir fala yu'azjaruhu daripada Muslim dalam kitab Al-Iman. Jadi hadis tu hadis Muslim disebut dalam kitab Al-Iman. Baik, itulah pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini tadi. Kita ulang sekali lagi pelajarannya untuk peringatan kita. Satu, peringatan hadis ini supaya kita jangan mengganggu jiran kita. Sama ada di segi perbuatan kita ataupun ucapan. Artinya perkataan kita. Okay? Kita suka pada terus terangannya. Okay? Misalnya jiran kita ya okey. Ada setengah jiran kita madahnya jadi marah. Okay? Jadi marah. Ya jadi masalahnya. Okay. Jirannya si ngam. Ya berkaraoke sebelah tekiak kaung sampai tengah malam. Kita sempat tidur kerjanya. Dia main merecun. Rayanya main merecun. Si jauh daripada rumah kita. Sampai pukul 12-nya start. Sama aja ya rumah kami siya. Ada pusaknya nang sampai serak seorang. Ya si keluar lagi dia seorang. Udah saya merepot dengan di PKU. Datang di PKU siapa? Didenda 500. Baik ini tu semua nego saya. Kawan kita Moni kawan kita nak. Saya madah di PKU jangan pada saya madah. Saya ada madahnya sangka aja. Kena pusaknya dekat dengan ya sebelah tempat belajar ya. Ni ada orang lain. Ya, pusaknya di kandangnya. Dalam kandang yang kecil. Ini nak berbini, nak macam-macam, nak cari. Mungkin kita lepas tandanya cari makanan. Konoknya pusaknya mahal. Pusak jenis siam. Okay. Kalau ya pun belilah kandang besar. Macam ni kah? Ataupun si buah merah pusak. Apabila saya di BKU datang 2 orang datang. Dia report saya pakai internet lah. Datang taknya. Rumah ni nya rumah ya saya mandang. Perginya ke siap. Ketuk dah 2 kali beri amaran. Terpaksanya kembayar 500. Munagik sekali pusaknya akan dirampas dan diganda
2 kali ganda, jadi 1000 lah. Jadi memanglah jiran jemia susah. Yang akan jadi si bapa mau gila belakang kita jadinya. Mengangkat bulu mansu biajaknya nangga kita. Jemia. Boleh kita manda perlahan sikit lah, moy. Nyonya apik. Perlahan sikit lah. Tuai, misalnya indai apa kan, aki. Perlahan sikit aki. Kami ada anak kecil nak tidur. Kini tu problem tangga saya. Rumah berjiran dengan suruh. Yang orang-orang jiran tepi-tepi suruh selalu merepot. Datuk kan awal pagi dahnya tekiak kaung terhim. Yang azan masih peduli. Kena azannya sekejap aja nak. Tu terhim tu. Awal dahnya terhim. Dipasangnya radio full speaker. Jadi orang-orang tepi jiran rumah betulan speakernya nuju rumah orang ya. Hendaknya marah. Nuju je ya. Ayah berusaha. Niatnya bagus enggak kau bangun. Ya bukan kerja kau enggak orang. Tuhan sudah nyuruh enggak orang. Dan terhim ada disyariatkan. Yang disyariat cuma azan. Terhim ini ada di Mekah, orang pernah pergi umrah ada dengan terhim di Masjid Nabi, Masjid Haram ni ada. Azan 2 kali, azan pertama sebelum masuk waktu. Okey. Situ simaknya malah macam azan 2 kali simaknya. Azan baik lagi kena sipalah. Baik, itu tadi. Sama ada segi perbuatan atau ucapan. Yang kedua, kita jangan nakut-nakut jiran. Ada mek nangga orang lalu keju hitam tepi rumah kita. Tadi hijau putih. Tok baju hitam. Tepi rumah kita rambut panjang. Bersomet. Rambut panjang tapi bersomet. Janggut putih. Kena janggut jemburi lah. Kita pun nakut-nakutnya jemia. Dia jadi takut. Berdosa kita. Mereka-reka cerita. Punya benar dah, pada benar lah. Pada benar. Mungkin ada pencuri dan sebagainya. Kita takut. Kita jangan pelenting kan motosikal kita di luar kedai ya. Itu banyak orang curi kata. Jadinya jadi serba takut. Semua barang kalah rumah. Nyusah je. Nyusah. Yang penting pagar dah tutup kayak tawakal pada Allah Ta'ala. Allah melihara insyaAllah. Bacalah. Allah mahfazni min baini aidina kan. Ya Allah lindungilah kami. Di depan kami, di belakang kami, di kiri kami, di kanan kami, di atas kami, di bawah kaki kami. Lindungilah kami daripada kejahatan makhlukmu. Doalah. Tawakal. Kunci tawakal. Udah. Jangan ditakut-takut macamnya. Atau tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan. Kita ada beli sesuatu, kita rasa jiran kita sebelah orang nisi berapa mampu gila. Kita malah yang beli musangking. Malah beli musangking di Nengge lalu depan rumah bau semua obak sampai ke sebelah. Tak beli durian dek kah? Mana musangking beli mak dek. Pek kasi paham aku nanya minta beri lah artinya. Beri lah setengah kah selumeh 2 lumeh beri dengan sebelah. Kerana ada sebuah hadis ya, Nabi kata apabila kita masak, kalau ada jiran sebelah-sebelahan rumah kita adalah kurang mampu,
perbanyakkanlah masak kita sikit untuk kita beri dengan jiran-jiran. Sampai cemerlang sekali. Okey, sampai cemerlang sekali. Sesuai dengan kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. Jangan sekali-kali kita mengganggu rumahnya, sama ada dengan suara, teriak kaum, belagu, karaoke. Makin setengah tu bertahlil di rumahnya. Kak tahlilnya beloya sampai ke 12. Tak? Nya beloya. Punya tahlil tadi sekejap aja pulang. Habis okey lah. Tidak ada masalah. Tu ya, selagi makanan lo habis. Geng-geng yang ditunggahnya beloya di kemah heweong. Ada meja, ada rokok, ada apa so. Tetap hak ya kau. Si peduli dengan jiran sebelah. Ada anak kecil nak tidur, orang tua yang nak tidur awal. Untuk kesihatan si peduli. Tekia kau tetap tekek saya ada tujuan. Berdosa siknya. Berdosa. Yang si terasa. Apa salahnya rumah aku? Hanya mikir saya. Rumah kau memang rumah kau. Tapi kita berjiran. Hak-hak jiran mesti dijaga. Kita nak hadis tu. Pegik dah hadis. Dari minggu sebelum tu. Nyebut hal jiran aja. Artinya banyak hadis berkaitan dengan jiran tu. Berarti benda yang serius. Mundak ni Nabi nyebut sampai banyak elak. Hadis, sigit cukup lah. Dah tu 3, 4, 5, 6 gig dah. Hadis berkaitan dengan jiran. Dan yang seterusnya pelajaran kita dapat ambil, sebahagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina lainnya. Sama lah tak. Yang berzina dengan perempuan no, bukan jiran. Jauh nun. 10 orang yang berzina. Lebih kecil dosanya berzina 10 orang dengan yang bukan jirannya daripadanya berzina dengan seorang aja tapi ya jirannya. Sama ada bini orang ataupun anak dara orang. 10 kali ganda dosanya. Artinya serius lah. Okay? Serius. Baik. Kemudian kita lihat hadis seterusnya, hadis yang ke-104. Babu yabda'u bil jar, tajuknya. Bab pada menyatakan memulai dengan jiran. Ya, tajuknya. Haddatsana Muhammad ibn Minhal, qala haddatsana Yazid ibn Zurai', qala haddatsana Amr ibn Muhammad an Abih an Ibn Umar radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Tu. Daripada Ibnu Umar dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sentiasalah Jibril datang dekat Nabi. Apa kerja Jibril datang? Berpesan kepadaku tentang hak jiran. Sehingga aku mengira, kata Nabi, sehingga aku nyangka, ya Jibril tadi akan memberi hak waris kepada jirannya. Kotan pentingnya. Jirannya dapat waris harta kita. Tapi oleh kerana Jibril selalu gila datang mesan tentang jiran. Seolah-olah Nabi nyangka, apakah jiran dapat mewarisi harta kita? Seolah-olahnya macamnya. Kotan pentingnya jiran tu tadi di dalam Islam. Sampai Jibril setiap kali berjumpa Nabi, malah mesan, Muhammad, buat baiklah kepada jiran. Sebab jiran-jiran Nabi bukan orang Islam aja, orang Yahudi banyak masa saya. Di Madinah. Kan pernah Nabi diberi sup ya, sup daging. Nabi pun turun makan. Rupanya tingkahnya racun dalamnya. Jadi satu hari Aisyah nak nerima pemberian orang bukan Islam. Daging lah, berbentuk daging. Nah, Aisyah macam ni kita nak molah daging tu.
Daging itu diberi oleh jiran kita, Yahudi. Nabi ngata, baca bismillah, makan. Kau nak makan, baca bismillah. Ya memang masa sembelih baca bismillah. Ya orang Yahudi, kan ahli kitab. Kan sembelihannya boleh kita makan. Jadi Nabi madang Aisyah. Samillah wa kuli. Kuli itu makan lah. Sebut nama Allah dan makan. Nah, okay. Kalau Yahudi yang memberi tadi, kerana Yahudi dia anggap ahlul kitab. Jadi ulama berselisih pendapat lah. Ada yang kata si boleh, tapi Al-Quran membolehkan. Cuma ulama berselisih faham berkaitan dengan perkara tersebut. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tidak ada masalah. Okay? Tidak ada masalah. Tapi tidak para ulama tentulah lebih hebat lagi. Karena setidaknya orang banyak ilmu dan sebagainya. Dia berselisih pendapat berkaitan dengan perkara tersebut. Siapa ahli kitab ya? Apakah orang Yahudi dan orang Kristian kini itu masih dianggap ahli kitab? Ataupun sudah boleh dianggap lagi? Kita nanggap di Europe kini itu, di Amerika, nama aja Kristian tapi sebenarnya etis, percaya dengan Tuhan. Nah, kebanyakan macam ya. Ni mak bapak adanya memang Kristian, ada Katolik, ada Protestan, ada Seventh Adventist, ada Mormon, ada Methodist dan sebagainya, ada SIB. Tapi hari-hari adanya si percaya dengan Tuhan, adanya macam etis. Apakah adanya masih boleh dikira ahli kitab? Jadi ulama banyak atas sih boleh. Tapi kalau ulama Saudi yang saya tahu masa saya belajar dulu, orang Kristian dan Yahudi cemne pun olahnya yang masih tetap dianggap ahli kitab sampai kiamat. Okay. Jadi mudah. Fatwa Saudi lebih mudah. Saya ada banyak cerita lah. Kena dah Quran menyuruh nyebut udah lah. Nya berubah. Perangnya si kedak Kristian gila. Ceritanya. Yang penting asalnya non Kristian. Asalnya memang Yahudi. Yang pentingnya. Tapi setengah ulama sih. Yang mesti orang Kristian yang berketurunan daripada Nabi Yaqub. Iaitu Israel. Bawa dia boleh. Kalau ni si boleh. Jadi pendapat macam-macam lah. Baik. Kemudian kita lihat hadis 104 tadi. Nabi merasa heran. Kena Jibril tu. Malahnya mesan tentang jiran. Sampai Nabi nyangka bahawa jiran boleh mewarisi harta. Kotan pentingnya te. Padahal ni dah boleh mewarisi harta. Kotan penting yang Jibril malah nyebut ya. Nabi jadi nyangka, apakah jiran tu akan mewarisi harta mau kita mati? Kena Jibril mesan setiap hari benda-benda kedai. Menunjukkan kepada seriusnya berbuat baik dengan jiran ini. Kita anggap pelajaran daripada hadis ini. Kita anggap pelajaran daripada hadis ini. Udah kita jelaskan tadi, sama macam hadis 103. Cuma bezanya, kena Jibril nyebut, sentiasa nyebut. Berbuat baiklah Muhammad kepada tetangga. Jumpa lagi, ya Muhammad, berbuat baiklah kepada jiran tetangga. Kita kata Nabi ini ada jahit dengan jiran tetangganya. Jiran tetangganya jahit dengannya. Mana ada seorang jiran Yahudi juga yang suka ngengkau uras di halaman rumah Nabi. Uras-urasnya daripada rumahnya sapunya siapa? Dia sapunya ke rumah Nabi. Okay. Tiap hari jadi Nabi tu malah mutit, malah ngemas lagi lah. Ngalih ke lain lagi, ditunuk di segala macam. Satu hari tiada uras. Bersih je laman Nabi. Tiada bisi uras. Munda selalu nak malah je uras. Disapunya, disesaknya sebelah ya. Sebelah rumah Nabi. Ditanya Nabi dengan orang jirannya. Ni, kena uras tiada itu.
Bait artinya ambil serbannya turun ngabas ziarah. Yalah kue kan nangga uras ada itu teh. Aduh sakit. Minta medahan kau mati. Ini sih Nabi sih kita ya. Nabi itu innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi dalam Qurannya. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang teramat unggul. Ini sih maka. Indah berdui nak berkemeh di malam masjid ya ke bisi maka. Sahabat nak marah nak nampak berdui ya pun si dilarang oleh Nabi. Okey. Jiran Yahudi yang selalu ngumpul uras gengkah uras sebelah Nabi ya pun Nabi datang agaknya mendoakan kesehatannya. Mudahan kau sehat. Dapat kau gengkah uras lagi rumahku. Tajam mana? Tajam je sindirannya. Tajam sindirannya. Baik, itulah tadi hadis yang ke-104. Kemudian hadis yang ke-105. 105 hadis yang ke-105 lebah ya. Haddatsana Muhammad ibni Salam qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Daud ibn Shabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Amr annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarina al-yahudi ahdaita li jarina al-yahudi. Dua kali ini ngulang. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya bunyi hadis yang ke-105. Hadis itu pun hadis Bukhari, hadis sahih. Okey, hadis sahih. Masya Allah. Daripada Abdullah ibnu Amr bahasanya dia telah menyembelih seekor kambing untuknya. Lalu dia berkata kepada pembantunya, sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Kita mau jiran kapi beri sih. Tak nak beri nak. Sebenarnya, sangat tak sahabat. Kau masak tak nyembelih, udah kau beri jiran kita Yahudi sebelah. Padahal Yahudi itu kan jahit. Jahit Yahudi nak bayi dulu nak jahit. Nasib pernah baik. Kecuali nak masuk Islam macam Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Ya okey. Sudahkah engkau berikan kepada jiran kita orang Yahudi? Aku telah mendengar, diulangnya 2 kali. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku tentang hak jiran sehingga aku mengira ia Jibril akan memberikan hak waris kepadanya, kepada jirannya. Kotan seriusnya. Jibril siap dah madah, jiran kafir si ibu si. Umum. Semua jiran. Walaupun dia jahit, beri. Mungkin mudah-mudahan dengan kita baik, jiran, mungkinnya berubah. Mungkin satu masanya akan masuk Islam. Jangan ada Hamas masa tu. Sandera orang Israel ditangkap sidak. Kemain mesra, bye-bye indah. Nulis surat indah dengan sidak mujahid. Dengan sidak pejuang-pejuang yang muji. Dan si pernah kurang makanan. Berlainan dengan orang Israel, orang Palestin ditahan oleh beri minum air kemih. Beri minum air sabun. Ditampar, diapa, dikorek. Ada mati, dibunuh. Jadi kini itu segi moralnya. Dunia terbuka. Enggak. Allah SWT pun perancangan. Di segi moralnya, Hamas menang. Di segi tentera pun Hamas menang. Kerana tentera Hamas tinggal cuma dalam 70 dengan 100 saja. Dannya 2.980.
Datuk Tek Terbaru, 2,000 askarnya si mau pergi perang. Kena askarnya pergi biak-biak. 16, 17, 18, 19 semua. Pergi biak lah. Dikerah, dipaksa. Dipaksanya jauh pergi berperang. Okey, jadi dunia nampak. Amerika pun dah nampak macam mula muji Hamas gini. Kerana melepaskan, ada tawanan Amerika juga dilepasnya tanpa minta apa-apa, balasan apa semua. Dan orang Amerika nak dilepasnya sehat, bersih, diberi baju baru. Dan seorang puan nak ngembak asuk dan sebagainya. Nulis surat gini, cerita, nyuruh sidak wartawan Israel geram mati. Geram mati dengar. Ya, jadi mungkin jatuh cinta karena kebaikannya tadi. Saya ada salahnya jatuh cinta. Nah, saya ada salah. Baik, kemudian kita lihat lagi hadis ke 105 tadi. Abdullah bin Amr bawa satu ekor kambing, menyembelih satu ekor kambingnya, disembelih. Satu ekor kambingnya disembelih, lalu berkata kepada pembantunya, apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Diulangnya lagi, apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Jibril masih terus berwasiat, berpesan kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahawa beliau akan menetapkan warisan baginya. Macam kita nyembelih korban. Ya, itu juga problem tangga saya. Kita nyembelih korban di taman kita. Kebetulan di taman kita ya ada sidak jiran kita yang non-muslim. Si beri. Si berinya. Kita orang sebelum makan daging korban. Kata yang anak. Okey. Enoknya. Padahal fatwa di Malaysia kini itu dibolehkan. Fatwa Yusuf Qaradawi pun boleh memberi daging korban kepada orang non-muslim. Boleh menjinakkan hatinya, kemungkinannya masuk Islam disebabkan benda ya. Coba tak gambarkan orang lain semua diberi sekilonya kau iban. Macam ni perasaan. Diskriminasi. Walaupun asalnya ulama berfatwa daging ibadat kedaya, daging korban kan ibadat. Si boleh dimakan oleh orang bukan Islam. Tapi setelah adanya mengkaji lagi fatwanya demi untuk berdakwah. Maka dibolehkan kita memberi daging korban atau akikah kepada orang yang bukan Islam kalaunya memang jiran kita. Karena buktinya tu tadi Jibril sampai mesan, dan Jibril belakang. Mesan sampai setiap kali bertemu dengan Nabi hanya mesan. Seolah macam jiran tu boleh mewarisi harta. Seolah-olahnya macam ya. Baik. Kemudian kita lihat pelajaran daripada hadis ini, disunahkan saling memberi hadiah. Ya, disunahkan. Sunnah Nabi tu suka ambil hadiah. Walaupun Nabi tu bukan kaya, dia beri apa adanya. Serbannya diberinya. Ada seorang Badui ya. Nabi diberi serban oleh Raja Rom atau Raja Parsi. Satu serban. Beri. Datang Badui ya, tariknya serban Nabi. Beri aku Muhammad, tariknya. Sampai geruk Nabi tu, ya oleh serban ni, kau tak kuat tariknya. Nabi pernah ambil lah. Ambil lah. Orang Badui tu kasar, perangainya kasar. Perangainya kasar. Sebab yang ada, disunahkan saling memberi hadiah antara tetangga karena hal itu dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang. Jangan udah jahit-jahit dia beri.
Dia dekat-dekat nak basi, beri dengan jiran. Tadi nak bawa kat masak asyik beri. Untuk lebih-lebih maka kita kumpulnya lebih nak anak ni kumpulnya lebih nak nyempun ni kumpul nyengkahnya sikit tapak antara dengan jiran sebelah. Ya Allah, berusaha. Jirannya nanggap betul obat nak makan. Tapi oleh kerana nasi nampak. Tapi Tuhan tahu kita berusaha. Ya bukan nak makan orang dia ambilnya. Nak lebih nak dalam periuk ke? Benarkah nak makan orang dia ambilnya? Ni ada jahitnya. Seperah nak lom dia makan. Amun si dicico, si kamah, si apa masih sehat, masih okey, si ada masalah. Punya kat cico nak si habis dalam tapaknya tek nasi pun dia ambil dikikis juga. Si boleh. Si boleh. Macam ya tek nak dikawak aja dengan suduk, si digaconya nak. Ya okey lah. Okay. Dikumpul-kumpul beri dengan siapa-siapa jiran. Tok long jiran dapat habis oleh sidak geng ya. Gengnya jadi berinya. Ada stok dah geng-geng dah nyetok awal dah. Jiran saya dah dapat. Jiran saya dah dapat. Lalu diberinya dengan balonya aja. Padahal jiran lebih afdal kita beri. Padahal. Bala beri juga mau ada lebih. Kenanya kira tuan rumah bala kita ya. Kena majlis kita, artinya pun keluarga kita, artinya dianggap tuan rumah. Apa perlu kau beri? Maka beri kepada jiran. Macam ni nak nyukat jiran tu. 40 buah sekitar rumah kita ya jiran. 40 buah rumah. Sekitar kiri, kanan, depan, belakang, atas. Macam diam di flat, kan atas. Kita tingkat 1, flat 40 atas. Tingkat 40, sampai 40 lah. Makin lift lah naik. Lift usah ke tangga. Ataupun kita diam 3 atas sekali. Kebah no 40, masih jiran kita. Belah kiri 40, masih jiran kita. Belah kanan, belakang, depan, bawah, atas, semuanya dianggap jiran. Kalau banyak lah, munsi banyak, beri no dekat-dekat aja. Kita aja, 2, 3, 4, 5, 6 buah rumah. Cukup lah. Sikan kita nak beri taman-taman ni nak. Dah cukup. Orang yang sekira-kira kita beri, orang nak dapat cium bau makanan kita ya. Kita masak, dan yang nanggai pengilaan rumah tidak ya. Kena kami si jeruk. Nah, anda selalu macam ya. Birthday, kadang-kadang molah birthday. Cucunya molah apa, akikah apa semua. Jiran si itu enggak. Nak jauh-jauh di taman lain, taman puteri, taman segala macam semua datang. Berdosa kerja kita sebenarnya. Berdosa. Patutnya kita suruhlah dalam 4, 5, 6 buah nak rumah. Tepi kita yang nak nangga rumah kita ya. Ada lampu kelip-kelip, ada pengilan rumah ya. Ada lampu kelip-kelip. Nunggu ya ada lampu kelip-kelip ya. Adanya nunggak lah. Jadi jemburi sih itu enggak jemburi. Nyelangga menyisik bergaul bebas, hanya cuma menyanyi aja, menyanyi yang nisi membuat benda-benda lucah, benda-benda yang si berakhlak dan sebagainya. Si ada masalah nyanyi-nyanyi aja untuk menghibur hati, sekadarnya lah. Jangan sampai kedakwa mabuk ke dia, terkira kau macam orang gila ya. Lebih baik si datang lah, lebih selamat daripada dosa.
Okey. Baik, kemudian kita lihat lagi pengajaran daripadanya, disunahkan saling memberi hadiah antara tetangga kerana hal itu dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih kita sesama jiran tetangga. Oh, saling memberi, saling menerima hadiah. Kalau ada lah, saling kita memberi hadiah. Hari raya misalnya, dianya datang ke rumah kita, kita datang ke rumahnya, dia datang ke rumah kita. Tapi budaya gini tu, orang dah suka lagi berjalan-jalan ke rumah jiran. Nah, dia cuma berjalan rumah keluarganya aja. Yalah, macam si meriah, si kedak zaman kita kecil dulu. Kemain mau disebuyo dulu, kami orang kecil-kecil tahun 60-an. Nempuh kata bahasanya. Nempuh tu artinya jalan raya. Lan kita nempuh. Nempuh tu jalan raya lah. Nempuh rumah, semua rumah tempuh ya. Si kira keluarga, si keluarga semua tempuh. Nanya, anak siapa tu? Anak Wandolah. Oh, anak Wandolah padu. Beri 10 sen, saya 5 sen berinya. Paling besar berinya 50 sen saya. Karena duit sen dapat dibelanja saya, Pak. Bekal sekolah 10 sen dapat minum air kopi segelas, minum kuih sikit. Dah cukup lah 10 sen. Kini tu 10 sen ke beli apa? Siapa beli papa 10 sen? Ke beli ke molah tak ogek pun siapa. Baik, kemudian kita lihat hadis yang ke-106. Hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu haddatsani Abu Bakr anna Amrata haddatsathu annaha sami'at Aisyah. Amrah badu perempuan. Anna Amrah tu perempuan. Haddatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu la yuwarrithuhu. Sama macam hadis tadi. Enggak tak berulang-ulang hadis yang sama. Okey. Untuk menandakan betapa seriusnya hadisnya, hadis muttafaq alaih, hadis sahih. Okey. Hadis muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Semua perawi hadis ya, 6 kitab hadis ya, setuju hadis itu sahih. Artinya muttafaq alaih. Okey, kesemuanya. Siapa? 6 kitab sahih apa? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, Ahmad, ada lagi Abu Dawud, Imam Malik, kitab Muwatta'nya. Tapi makin turun lah. Yang paling menonjol kita nangga 6 lah. Yaitu sidai tadi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, sampai ke bawah-bawah. Jadi ya muttafaqun alaih sudah berlalu pada hadis nombor 101 dulu. Sama bunyi hadisnya, matan teks hadisnya sama, tapi jalur riwayatnya berbeda. Tapi maknanya sama. Baik. Jadi hadis yang sudah kita terangkan tadi, kita pergi terus ke hadis 107. Pemberian kepada tetangga terdekat. Nah, jiran kita paling dekat. Hajjaj tadi Babu yahdi ila aqrabihim baba. Bab pada menyatakan pemberian kepada jiran yang terdekat. Haddatsana Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Abu Imran. Qala sami'tu Talhah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi
Oh, ini nanya. Qala ila aqrabihima min kibaba, kata Nabi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya bagiku ada 2 jiran. Ada 2 jirannya. Maka kepada siapakah antara keduanya yang perlu aku beri hadiah? Rasulullah menjawab, kepada jiran yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Pintu rumahnya paling dekat dengan kita, maka beri. Kita kadang-kadang kagum sahabat Nabi Aisyah. Setidaknya kan miskin. Nah, ni malah beri hadiah. Hadiahnya adalah benda-benda mahal. Kadang yang beri koma 2-3 gig, ya udah dianggap hadiah. Kita kena tu memberi 2 gig koma apa tu orang weh? Ya, buat lokeknya tu. Kan? Sikit bagi 2 lagi. Tapi pernah kan Aisyah didatangi oleh tetamu kawannya perempuan dengan 2 orang anak. Nah. 2 orang anaknya. Mbak yang berjalan. Aisyah masa saya ada 3 gig koma. Diberi oleh Nabi ke makan haria. Kira-kira makan haria 3 gig koma beri Nabi. Bila datang jirannya tak. Jadi napa ke ngidang jiran dah? Ya enggak ada. Saya ada lain. Maka Aisyah beri sigit kepada kawannya nak perempuan tak. Kat sigit seorang anaknya 2 orang. Jangan pun siap ada apa-apa. Siap makan. Wahal nak tak diberi Nabi kannya. Kayaknya makan haria. Nah, orang Arab tu biasanya hanya makan koma pun dah kenyang. Dengan air zam-zam dan sebagainya. Kemudian, biar duk ikut ya 2 orang ya. Nang jenis petik. Ini jelak-jelek ya tu. Apabila komanya dah habis malah yang nanggak koma tangan maknya belum dimakan. Mak punya pun bagi 2 berinya sikit seorang anaknya balik. Okay. Cuba kita nanggak pelajaran yang dapat kita ambil daripada Syiah. Kita nak ambil hadiah, nak bersedekah dengan orang, perlu benda banyak. Tok muzik acak-acak polah tu ya anu muzik kan apa kata orang lah dan orang kita sedekah nya gagu dengan orang. Nah, orang kita. Apa kata orang lampe upah sedekahnya tu. Dia anu orang nama kita ajak jahit kata padunya minta nama padu. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya muji juga masyarakat Kelantan sih kedai ya. Nyapa ada ya diberi. Kita mau kita lain cerita. Kayak berbeza dengan kita masyarakat di Sarawak tu agak sombong sikit. Okay? Mesti nak minta puji, nak beri dengan orang mesti dihias-hias dulu. Takut kena anak orang. Okay? Kita nanggak Aisyah tadi. Napa lah dia hias koma enggak? Tapi ikhlas hatinya nak memberi ya. Nya sekira apa. Asalkan benda yang benda halal, benda bagus, benda yang dapat dimakan, dapat dimanfaatkan, maka beri. Walaupun jumlahnya enggak sikit. Dan orang yang diberi, ya pun perlu apa? Perlu spotting lah. Jangan, wah, kau koma sikit, enggak diberi. Jangan. Ambil aja makan yang nyaman, koma tu. Oh. Puji aja. Sebab saya semuji orang Arab, nyesemiah. Kita beri benda nak kecil aja kanya. Dicium punya benda. Syukran Habib. Lalu buka. Wallahi laziz. Nyaman. Jadi kita jadi rasa hadiah kita walau mesti seberapa, tapi diterima. Yang kata dia beri, nak kena ya beri ngaku. Habis. Buang aja. Jangan. Ayah perangai orang Melayu macam mana. Dia mau nak banyak terus. Okay. Si boleh. Ya pelajaran kita ambil daripada perilaku atau akhlak
isteri-isteri Nabi dan Nabi pun dan para sahabat ikhlas karena Allah yang utama. Okay? Yang paling utama ikhlas. Maka kita dapat pahala daripada pemberian kita ya tadi. Asalkan benda yang halal, benda yang bagus, basi, walaupun sikit beri. Okay? Walaupun sikit beri. Menok basi sih boleh lah. Berdosa kita. Itu hadis ke-107 tadi. Ada beberapa pelajaran kita dapat ambil. Hendaknya menjaga perasaan tetangga yang terdekat. Tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Ia perlu dijaga. Karena ia mengetahui pemberian yang diberikan kepada tetangganya. Dia tahu. Hei, jiran nak belakang rumah aku tu diberi, aku sih dilimpas sepiaja. Dilimpas sepiaja rumah aku tu. Jiran nak belakang rumahnya paling dekat ke rumah kita, rumah jiran seorang di belakang rumahnya tu. Itu lalu meriknya tu. Tu si. Nyanangga juga. Kecil si hatinya. Kecil hati. Dosa si kita? Dosa. Sebab ya Nabi madah tadi. Apabila Aisyah nanya, ya Rasulullah, rumah aku ada dua orang jiran. Nyene dulu aku beri. Nabi kata, rumah yang pintunya lebih dekat dengan rumah kau. Ya beri kau dulu. Jangan dilimpas, nak dekat, nak jauh dia agak kau jangan. Baik, hal ini berbeza dengan tetangga yang jauh. Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan jika seorang mempunyai keperluan penting. Ya gunanya jiran. Mau ada berlaku rumah kita ada kematian. Mesti jiran yang paling dekat yang akan nolong kita. Nak jauh ni si tahu. Belum dipadah. Nak paling dekat dia akan nolong. Kata ada kematian di rumah kita. Tengah malam kan mati kedua ni hari. Okay? Memang kita paling dekat. Anak-anak kita mungkin jauh, diam jauh-jauh. Di teleponnya bagi tengah-tengah nyenyak tidur. Saya bangun. Jiran yang paling dekat kita agaknya membantu kita. Itu faedahnya jiran. Sampai Allah SWT nyuruh Jibril mesan dengan Nabi supaya berbuat baik dengan jiran. Karena jiran dapat digunakan jasa mereka untuk membantu kita dalam keadaan yang emergency, genting misalnya. Kereta kita dah dipakai oleh anak tu semua berjalan nak tahu ke sini. Saya ada kereta lagi di rumah. Tiba-tiba kita sakit. Siapa tunggah kita? Jiran. Tunggah Grab kata Dawi. Tunggah Grab di ni hari macam ya. Mungkin lambat nak datang Grab. Dawi nunggah Grab. Okay. Enggak jiran. Karena kita baik pernah nolong jiran. Jiran pun segan silu untuk membantu kita. Ya maksud hadis tadi. Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan jika seorang mempunyai keperluan penting. Khususnya pada waktu-waktu senggang. Waktu-waktu lapang. Oleh kerana itu, tetangga dekat lebih berhak mendapat pemberian dan perhatian yang lebih. Kalau kita malah majlis, jiran nak paling dekat dengan kita tunggah. Nak jauh, siapa tunggah. Kalau kita ada sampai 40, 10. Nak paling dekat, kena nyanangga apa? Nyanangga apa jauh masih dah. Amina, masih dah. Yang nak datang semua nak dari taman lain. Nak taman kita tu seorang pusing. Si tunggah. Okay? Berdosa sih kita. Berdosa. Ngecik hatinya. Kelaknya malas, molah juga besar lagi pada pola kita. Si tunggahnya kita. Dah saling membalas, saling sakit hati, geram. Kan berdosa. Akhir saling masam muka, semua nego hanya kerana si diseruk tak. Okay? Ada orang macam ya. Ada orangnya si kisah kau nunggah aku, kasih nunggah aku sama je, ada masalah. Ada anak jenis sensitif ya. Macam cadat Dawi tak? Cadat Dawi. Kami tu si tunggah. Dawi.
Apa weh? Tunggu kelak aku malas. Ya. Allah. Kemudian yang kedua, yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Dan ketiga, mendahulukan ilmu dari amal. Kita nanggap dalam hadis tadi. Aisyahnya nanya dengan Nabi dulu. Yang saya ada lu terus beri saya dah. Jadi ilmu dulu. Kan Aisyah nanya dengan Nabi, artinya nuntut ilmu dengan Nabi lah. Ya Rasulullah, aku ada 2 jiran. Siapa yang patut ku beri dulu? Kita ngata apa salah saya beri ya saya ibu nanya indah dengan Nabi. Nah, beri siapa entam je saya. Tapi Aisyah sih dia mengutamakan ilmu sebelum beramal. Kita nak semayang kan perlu ilmu. Ni benda batal semayang, ni benda rukun dalam semayang, ni benda syarat sah semayang, ni perkara sunat-sunat dalam semayang, ni sunah Nabi yang diampi ajar dalam semayang. Perlu kita tahu, baru kita dapat melakukannya dengan terbaik. Jadi ilmu dulu. Kita nak pergi umrah, nak pergi haji, sama aja. Kita kursus dulu. Nuntut ilmu dalam masa seminggu, 2 minggu ya. Tahu macam ni cara tawaf, macam ni cara berniat, macam ni cara minum air zam-zam, apa doa yang patut kita baca dan sebagainya ni. Berapa kali tawaf, berapa kali sa'i, membatal apa yang membatalkan tawaf kita perlu tahu, apa yang membatalkan sa'i kita perlu tahu dan sebagainya. Jadi ilmu dulu. Baru kita beramal. Karena kita beramal tanpa ilmu, amal si diterima Allah. Karena kemungkinannya melanggar. Nak batal, fikirnya si batal. Padahal dah batal. Kenapa mana? Entam ya saya. Kan? Entam ya saya. Okay? Jangan anaknya ngacunya semayang. Jangan. Lagi kau apa yang semayang tu. Wahalnya semayang. Batal je semayangnya. Pilih kerana saya ada ilmu, saya tahu. Carry onnya semayang. Sampai habis. Bukan tikus, ya melimpas ya. Lipan. Melompat macam nak masbuk juga tangga kita. Nya si pandai masbuk. Nya datang semayang isya. Orang dah serakaat. Dan nya masuk, orang dah habis serakaat pertama. Nya bawa masuk. Ke orang salam, nya salam juga. Ada sih? Artinya beramal tanpa ilmu. Yang namanya beramal tanpa ilmu. Batal sih semayangnya? Batal. Berdosa sih? Berdosa karena sih berilmu. Untuk ilmu tentang ibadat kan wajib. Okay? Banyak macamnya. Ataupun yang sih tahu. Nak masbuk ke sini. Ada ya? Sebenarnya, dia nunggu orang yang berdiri bawanya masuk. Padahal sunnah Nabi, apa aja keadaan imam, kita terus masuk. Imam tengah sujud, kita terus sujud. Masuk dalam salat, terus sujud. 2 pilihan. Sama ada kita takbir atau ihram dulu, kemudian kita turun sujud, ikut imam. Ataupun kita perlu takbir atau ihram, terus saja sujud ikut imam. Maka sembahyang kita dah dikira sah. Kita tambahlah mana yang kurang. Yalah, nunggu orang berdiri nak. Ia menanda, kita nanggap macam kita tahu tu si belajar. Punya belajar je si kedaya. Karena kan jangan kita nganggap kita sujud si cukup rakaat kita dianggap si dapat dah. Ada pahala je kau sujud ya. Kita kan mau pahala. Walaupun rakaat kita si dikira. Kena kita ngikut masanya sujud. Mungkin kita ngikut masanya rokok, ya dikira rakaatnya si perlu ditambah. Okay? Banyak yang si tahu benda kedaya. Hanya milih, tunggu si daya, angkat lagi berdiri, bawa ke masuk. Macam ni jadinya. Jadi mendahulukan ilmu dari amal. Oleh
Kerana itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelumnya mengamalkan. Nak ni Rasulullah, aku dah dua orang jiran tu rumah. Nabi kan banyak rumah bini-bininya. Okay. Jadi Aisyah tu anak Abu Bakar, rumahnya yang kubur Nabi kini tu. Kubur Nabi dalam Masjidil Nabawi ya rumah Aisyah. Rumah dulu seadanya hijau, netok hijau. Jadi ada jirannya sekitar rumah. Ada dua jiran. Siapa dulu aku beri ya Rasulullah? Artinya nuntut ilmu sekejap. Walaupun secara ringkas tentang siapa yang patut didahulukan. Nabi kata nak paling dekat. Ayah kau dahulukan. Jadi Aisyah dah ada ilmu. Artinya dia boleh nyebang orang lain bahawa kalau kita nak beri sesuatu, kita cuma ada sikit je kita beri. Maka beri kepada orang yang paling dekat. Kecuali kita ada 4, 5, 6 ringgit. Bolehlah beri banyak-banyak. Dengan yang jauh-jauh sikit. Untuk kita nak ada air mineral sikit tu aja. Kita tahu jiran tak nun, orang miskin. Merlu kepada air tu. Maka kita beri dengan jiran yang paling dekat dengan kita. Lainlah kalau jiran nak paling dekat dengan kita ya kaya. Jiran nak belakang rumah nak kaya ya miskin. Tak beri siapa dulu? Walaupun jauh nak sikit, maka beri dengan nak kaya tu pusing marah. Baik mineral dia aku 10 peti aku boleh beli. Okey? Macam ya. Artinya ya ilmu perlu kita tahu tentang perkara tersebut. Awak tunggu je kau siap. Okay. Kemudian mendahulukan ilmu dari amal, oleh kerana itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelum mengamalkannya. Dalam semua aspek lah. Perlu tanya. Perlu belajar. Okay? Tahu baru kita beramal. Kalau tidak, amal kita sia-sia. Beramal tanpa ilmu sama macam pokok yang tidak berbuah. Tanam tak pokok, tapi saya ada buah, saya ada hasil. Macam pokok di tengah-tengah raya. Kan nyari pedah, untuk dah ditebang. Nah, lain kita nangga di Morocco. Saya kan nangga di Morocco. Di satu bandar nama Tetuan. Tetuan tu si jauh daripada Spanyol seberang aja. Pakai ferry pergi Spanyol. Tetuan tu bandarnya, saya tak pergi ke kedai Tetuannya. Ya saya nangga pokok-pokok ditanam di tepi-tepi jaraya kedai kita tu semua pokok limau. Ya pokok limau nak kuning mandarin banyak guguk depan. Saya dah orang ambil. Saya pun ambil dalam 10 ringgit engkau dalam plastik. Datang ke seorang ngagak saya. Tu ambil dah. So saya ambil lagi. Mak saya pulang ke rumah tempat diam. Mak pulang. Rupanya sidak situ udah kebal oleh udah siap. Siap dekat mungkin kita situ kan sekilo. Apa harga nak? Keadalah tempatnya anggur aja. Delima aja. Jadi perhiasan untuk jerayanya yang si makai pokok kedai kita tu, pokok berdaun aja. Macam ya Wina. Berdaun aja saya ada, bunga pun saya ada. Saya ada hasil apa. Jadi siapa-siapa ngambil boleh. Si dilarang. Malah adanya suka orang ngambil supaya uras saya bersih bah. Kan limau mesti diambil kan lalu buruk sia, pecah segala macam. Tapi suasana sia berbau limau. Kacak baunya, bau limau bau kawasannya. Hendak limau aja ada beratus sikit pokok. Di roundaboutnya, di apa, di lorong-lorongnya. Hendak kawasannya jadi berbau. Atau tanam durian, nak. Kawasannya lalu bau durian. Okay. Ayah bezanya. Tangga saya
Jadi dapat jadi modal sedekah, kerjaan pun dapat pahala, kena nanam benda macam ni. Orang miskin ingin nak ambil, dijualnya apa, semua boleh. Saya dilarang. Ambil berguni-guni, jual. Saya dilarang. Kenapa? Saya ada orang ambil. Okay? Lejuk dia makan buah. Lejuk. Baik, itulah tadi berkaitan dengan hadis yang ke-108. Kemudian kita lihat hadis yang ke-100 apa? 108. Belum ada anak. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Talhah ibni Abdullah rajulun min Bani Tamim min Bani Taim ibni Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minka baba. Sama macam hadis tadi. Hadis Aisyah je, cuma jalur riwayatnya berbeza. Okey, mana tadi jalur riwayatnya daripada Hajjaj Ibni Minhal, tu daripada Muhammad bin Bashar. Okey, Muhammad bin Bashar. Tapi hadis tu hadis sahih juga, hadis Bukhari ya. Hadis tu merupakan hadis sahih juga, tapi hadis nak sikit, nak 107 adalah hadis sahih. Okay. Hadis 108 sama juga hadis sahih. Sama maknanya. Aisyah juga dicerita dalam, cuma jalur riwayatnya berbeza. Tapi yang sama statusnya adalah hadis Bukhari, hadis sahih. Daripada Talhah ibni Abdullah, seorang lelaki daripada Bani Taim ibnu Murrah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya bagiku dua jiran, maka kepada siapakah antara kedua yang perlu aku beri hadiah? Rasulullah telah bersabda, kepada jiran yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Sama macam hadis tadi nak. Cuma jalur periwayatannya berbeza. Jadi pelajaran daripada hadisnya sama dengan pelajaran hadis tadi yang kita sebut tadi. Okay? Mungkin setakat aja dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.